Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada siapa sekarang yang join live Soleha? Boleh tolong share tak Soleha punya link FB live di wall anda, ataupun boleh juga share di grup-grup, insya-Allah, supaya ramai yang boleh dapat mendengar dan manfaat daripada ilmu pada hari ini, insya-Allah. Okey, apa khabar anda semua? Sehat? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kita mulakan live sharing ilmu pada hari ini seperti kebiasaan dengan selawat dan juga doa, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin ya Allah ya mujib. Okey, terima kasih yang sudi share dan terima kasih kepada semua yang memberi salam. Okey, tanpa membuang masa, Soleha teruskan sharing ilmu pada hari ini, hari Ahad yang penuh dengan keceriaan dan barakah, insya-Allah. Tajuk live Soleha pada hari ini ialah untung yang membinasakan. Okey, ramai tak di sini yang merupakan orang bisnes, tak kiralah bisnes secara online ataupun bisnes secara offline. Asalkan anda adalah ahli bisnes dan orang yang berniaga dan melakukan muamalah sesama manusia, insya-Allah. Tajuk ni amat sesuai dan amat penting untuk anda cakna dan tabayun, insya-Allah. Okey, apa yang dimaksudkan dengan untung dalam berbisnes, yang mana kita harapkan bisnes yang kita lakukan adalah mendapat keuntungan. Normally manusia, usahawan, ahli-ahli perniagaan membuat bisnes dan perniagaan adalah kerana untuk mendapatkan keuntungan. Tapi adakah kita sedar selama ni perniagaan dan bisnes yang kita lakukan setiap hari, saban hari, adakah merupakan bisnes yang untung berkat ataupun untung yang membinasakan? Okey, kita cek sama-sama. Apa itu bisnes yang untung membinasakan? Okey, Soleha bagi contoh dalam situasi di mana seorang peniaga memain harga pasaran. Contohnya, bila ada sesuatu produk yang merupakan produk yang hot selling dan banyak peniaga yang menjual benda yang sama, produk yang sama, lalu mereka bersaing antara satu sama lain. Contohnya macam bila kita buka Facebook, kan banyak orang berniaga produk yang sama. Contoh produk barang bayi, contoh produk makanan, contoh produk barang kecantikan, barang kesihatan. So, banyak sangat berlaku persaingan. Lalu timbul perasaan berlumba-lumba untuk mengaut keuntungan, untuk istilahnya dia tak nak barang dia tak jalan dan tak laku. Lalu berlaku permainan harga di mana peniaga A menurunkan harga barang jualan daripada harga pasaran. Contoh, harga pasaran adalah RM15. Harga pasaran RM15. Peniaga A mendapatkan produk yang dia jual dengan modal RM1.50. Lalu dia menjual produk yang merupakan harga pasaran RM15, dia jual dengan harga RM2. Bagi dia tak apa. Bagi dia tak apalah dapat untung 50 sen, asalkan barang yang aku jual ni laku, asalkan barang yang aku jual ni laris dan stok berjalan dengan laju. So dia tak fikirkan
Dia tak fikirkan situasi untuk peniaga lain, yang mana peniaga-peniaga lain sentiasa mengikut trend harga pasaran. Mereka menjual harga pasaran RM15, still mereka jual harga RM15. So peniaga A yang menurunkan harga secara mendadak, dah tentulah orang ramai akan mendapatkan harga produk daripadanya kerana dijual sangat murah. Walaupun untung yang dia dapat hanyalah 50 sen, tapi tahukah kalian, kesan daripada permainan harga ni akan menyebabkan peniaga-peniaga lain gulung tikar dan menyebabkan persaingan yang tidak sihat kerana tiada kawalan harga antara peniaga-peniaga. Ini adalah contoh untung yang membinasakan. Bagi dia dapat untung, is okay, 50 sen tak apa bagi dia. Sebenarnya ini adalah satu perbuatan yang sangat salah, satu perbuatan yang akan memakan dirinya di satu hari nanti, di mana peniaga-peniaga lain menyebabkan peniaga-peniaga lain lingkup, muflis asbab perbuatan dia. Lalu menyebabkan untung yang dia dapat tu menjadi untung yang tidak berkat, untung yang membinasakan. Lalu Allah murka sebab dia tak mengikut harga kawalan, harga pasaran yang telah ditetapkan oleh market. So di sini berlakulah persaingan yang tidak sihat, perlumbaan yang sangat negatif, di mana dia menyebabkan peniaga-perniagaan lain menjadi gulung tikar dan muflis. Kita kalau boleh berniaga, berniagalah secara sihat, berniagalah dengan kawalan harga yang tetap. Contohnya macam kami di FTR, kami sangat menjaga kawalan harga produk FTR, di mana setiap ejen, setiap leader wajib mematuhi kawalan harga produk FTR, di mana harga produk FTR memang akan sentiasa berubah mengikut peredaran masa yang telah ditetapkan oleh HQ. Jadi semua ejen dan leader wajib mematuhi harga yang telah ditetapkan oleh HQ supaya tiada persaingan yang tidak sihat, supaya tiada bisnes yang mengambil kesempatan, tiada orang yang menggunakan perniagaan dengan cara shortcut. Bagi dia tak apa, aku dapat untung sikit, janji jualan aku laju, aku banyak dapat sell. Ini adalah sangat-sangat memudaratkan diri kita sebenarnya. Untung yang kita dapat adalah untung yang Allah murka, Allah tak reda, Allah marah, Allah tak suka dengan apa yang kita buat ni, sebab kita mencantas rezeki orang lain. So, kalau ada siapa-siapa yang terbuat, silalah insaf dan ubah. Kita jaga kawalan harga. Yakinlah rezeki adalah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Yakinlah rezeki itu jaminan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada rezeki setiap manusia yang Allah tetapkan sekian-sekian. Kenapa kita nak melampaui batas? Kenapa kita nak mengaut keuntungan seorang diri? Mengapa kita nak sabotaj bisnes orang lain? Kita sangat mementingkan diri, lantas menyebabkan rezeki kita tersekat, rezeki kita bocor, rezeki kita tak berkat. Allah tarik satu-satu nikmat. Walaupun kita dapat banyak sell, tapi saving kita tak ada. Walaupun kita dapat banyak sell, tapi untung kita tu untung yang sangat teruk dan membinasakan diri kita sebenarnya. So, ubah lepas ni, muhasabah diri kita supaya kita berbisnes mengikut cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana muamalah yang sentiasa teratur, muamalah yang sentiasa menjaga kawalan harga, bersaing secara sihat, bersaing secara adil. Ada Allah letakkan rezeki kita masing-masing. Yakinlah, siapa yang usaha lebih, lebihlah Allah bagi. Siapa yang kurang berusaha, malas nak berusaha, malas nak marketing, malas nak iklan, tak adalah dia dapat sama macam orang lain. So, di sini adalah attitude diri kita sendiri, di mana kita nak dapat lebih, kita usaha lebih. Kalau kita tak usaha lebih, macam mana Allah nak bagi? Faham tak konsep macam mana man jadda wajada wa man zara'a hasada?
di mana Allah telah berjanji, siapa yang berusaha je aku akan bagi lebih. Siapa yang bersyukur je aku akan bagi nikmat berganda-ganda. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, aku akan tambah nikmat kepada kamu. Sebab tu kita sebagai manusia digalakkan sentiasa bersyukur. Sales yang kita dapat setiap hari, sedikit atau banyak, kita patut bersyukur. InsyaAllah kita boleh berusaha lagi di hari akan datang, di hari esok, esok dan esok. Kita usaha marketing langit, kita usaha marketing sedia ada, insyaAllah marketing bumi kita buat. So Allah melihat segala usaha dan tawakal kita. Kalau kita tak ada usaha, kalau kita tak nak maju, tak ada action, tak ada tindakan yang kita lakukan, begitulah kita sampai bila-bila, sampai kita sanggup mensabotaj bisnes orang lain sehingga menyebabkan bisnes orang lain lingkup dengan akibat perbuatan kita yang sangat mementingkan diri. So lepas ni, marilah kita cakna dan tabayun apakah bisnes-bisnes yang untungnya sangat membinasakan diri kita sebenarnya dalam kita tak sedar. Kita ingat kita untung ni, tak apa. Lagi satu kes di mana seorang peniaga ni, dia berniat, aku nak sedekah lah dalam berniaga ni. Kita kena bezakan antara berniaga dengan bersedekah, takkan sama. Berniaga adalah berniaga, bersedekah adalah bersedekah. Kalau kita nak bersedekah, boleh dalam perniagaan. Contohnya, kita jual mengikut harga pasaran. Kita tak boleh turunkan harga mengikut harga pasaran, tak boleh. Kecuali kita buat offer special di mana kita bagi free gift. Free gift dalam produk kita tanpa mengurangkan harga pasaran, itu tak apa, dibolehkan. Contohnya dalam pasaraya ada jual sayur-sayuran di mana seorang penjual menjual harga 10 kilo sawi. Contohnya dia jual 10 kilo sawi, kemudian dia bagi free gift 10 tangkai cili. Itu tak apa. Bisnes yang macam ni tak apa. Di mana dia niat untuk sedekah, untuk menarik ramai pembeli-pembeli untuk dapatkan daripada dia tanpa dia menurunkan harga pasaran. Jangan kita sesekali berniaga dengan menurunkan harga daripada harga pasaran. Sebab bila kita buat macam tu, ramailah peniaga-peniaga lain akan follow dan akan ikut cara yang salah tersebut. So kita tak apa, kita boleh bagi perniagaan berniat sedekah dengan memberikan free gift dalam produk kita. Macam saya bagi tahu tadi, contoh kita jual 10 kilo sawi, kita bagi free gift 10 tangkai cili. Contohnya. Kalau perniagaan macam tu dibolehkan. Sebab ramai orang salah tafsir. Diingatkan dengan menurunkan harga daripada harga pasaran, dia niat nak sedekah. Bagi dia niat nak sedekah. Tapi matlamat tak menghalalkan cara. Niat kita takkan menghalalkan segala cara. Kita ingat kita nak bersedekah, niat yang baik. Padahal kita tak cukup ilmu, kita tak ada ilmu yang betul. Kita ingatkan cara sedekah macam tu adalah betul. Tapi sebenarnya pada sudut Islam, cara bersedekah macam tu adalah akan menzalimi peniaga-peniaga yang lain dan akan memberi kesan buruk kepada pasaran, harga pasaran dan perniagaan muamalah antara masyarakat. So hendaklah kita cakna dan tabayun, jangan sesekali bermain harga. Bila berlakunya permainan harga, perbezaan harga yang sangat ketara antara peniaga-peniaga menyebabkan ada peniaga yang akan gulung tikar, lalu berlakulah kes lompat-lompat bisnes di mana puncanya bila dia menurunkan harga mengikut standard pasaran, dia turunkan harga dan menyebabkan berlaku kerugian kepada peniaga lain sebab dia mementingkan diri. So faham tak macam mana bisnes ni bagi dia untung, tapi untung yang membinasakan, tak mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya contohnya ni
Ni standard sangat kes macam ni. Dalam ejen Soleha sendiri ada tailor, ada tukang jahit. Tukang jahit ni sangatlah selalu dalam situasi tertekan di mana dia menjahit upah baju. Dan kemudian bila adik-beradik dia nak jahit baju dengan kakak, so dia minta harga free. Dia minta harga terlampau murah sehingga kan kakak dia tak mampu untuk buat rolling modal, nak beli benang, nak beli jarum, nak beli alat-alat kelengkapan menjahit. So bila ada sikap macam ni, di mana nak minta free, nak minta harga murah, sebab bagi dia adik-beradik tu tak apalah dia nak bantu kakak dia, tak apalah. So bila ada mindset macam ni, akan melingkupkan lagi sebenarnya perniagaan si kakak tadi. Tapi adiknya tak memandang pada sudut jangka panjang, macam mana kakaknya begitu struggle nak survive untuk rolling modal. Sebabnya bila upah menjahit baju ni, kalau kita sentiasa nak minta percuma, tak apalah, engkau kan kakak aku, bagilah percuma. Selalu tak dengar dialog-dialog macam ni, di mana ada mindset adik-beradik, keluarga, saudara mara, business is business. Macam Soleha jual buku FTR. Soleha jual buku FTR, kalau makcik nak beli ke, kalau kakak nak beli ke, Soleha memang jual ikut harga standard pasaran. Tak ada harga ejen, tak ada harga adik-beradik, tak ada harga murah, tak ada. Kita ni berniaga kena telus. Kita berniaga kena jujur. Walaupun dia tu kakak kita, walaupun dia tu mak kita, walaupun dia tu saudara mara kita. Kalau kita nak bisnes maju, kita kena berfikiran ke depan. Business is business. Jangan campurkan hubungan bisnes dengan adik-beradik. Kalau anda ada perasaan simpati dan kesian kepada adik-beradik anda, sampai bila-bila pun anda takkan maju dalam perniagaan. Sebab anda takut hubungan silaturahim antara adik-beradik ni akan putus. So, kita terangkan dan kita jelaskan baik-baik dekat adik kita. Kita cakap dengan dia, kakak ni hanya menjahit sahaja. Upah yang kakak dapat ni tak banyak macam orang lain yang berniaga di luar. Kakak nak kena rolling, nak beli kain, kakak nak beli jarum, kakak nak beli benang. Semua ni memerlukan modal yang besar. Kalau adik hanya tahu nak minta free, kalau adik tahu nak minta harga murah, macam mana bisnes kakak nak berkembang? Adik tak kesian dengan kakak ke? So kita psycho sikit fikiran dia. Sebab mindset orang zaman sekarang, asal saudara je, asal adik-beradik je, asal orang yang kita kenal ke, best friend, BFF ke, semua nak harga murah, semua nak harga ejen, semua nak harga modal. Kalau macam tu, macam mana bisnes nak berkembang? So itu adalah untung yang membinasakan sebenarnya. Kita mementingkan diri. Kita rasa kita nak dapat murah je. Kita tak fikir pada sudut dia. Macam mana dia struggle nak kumpul modal, macam mana dia survive hidup dia, kais pagi makan pagi, semata-mata nak menjahit pagi petang siang malam dengan anak-anak sekolah ramai. Dia tak fikirkan ke? So kesian dekat si kakak tadi, di mana bila kita sentiasa meletakkan mindset nak free, nak percuma. Sebab tu dalam buku FTR ada tajuk bab jangan minta percuma. Sebabnya bila kita minta percuma ni, ibaratnya kita menjadi seorang yang tak bersyukur, kita tak nak berusaha, kita tak nak berdikari atas usaha diri kita sendiri. Kita just nak harapkan pemberian orang lain, kita just nak harapkan usaha keras orang lain, kita nak dapat free sahaja. Wajarkah begitu? So, cermin diri kita, orang lain punyalah bersusah payah, pagi petang siang malam, bersengkang mata, usaha non-stop, belakang tabir dia macam mana kita tak tahu, betapa struggle sangat-sangat dia dengan nak tengok baby lagi, nak tengok anak-anak yang lain lagi, nak layan suami lagi. So, kita sangat mementingkan diri. Kita tak faham situasi kesusahan orang, lalu menyebabkan orang lain semakin stres dengan sikap kita sebab suka minta percuma. Suka minta harga murah daripada harga kawalan pasaran. Dan menyebabkan bisnes kakak kita tak boleh nak maju sebab kita ada mindset nak harga percuma, nak harga murah.
Kalau kita nak bantu perniagaan adik-beradik kita, nak bantu perniagaan saudara mara kita, kita ubahlah sikap dan mindset macam tu. Sebab dia akan membinasakan kehidupan kakak kita, perniagaan dia akan lingkup dan tak mampu nak berkembang. Sebab ada sikap-sikap yang mementingkan diri sebegini rupa. Kesian si kakak kan? Okey, seterusnya. Seterusnya, macam mana bisnes ni kita dapat untung tapi untungnya membinasakan. Di mana kita selalu, contoh, kalau ada aplikasi Shopee, macam kita jual barang. Tapi bila di Shopee, kita jual barang dengan harga yang sangat murah. Kita turunkan harga sebab kita rasa di Shopee ni banyak sangat pembeli. Di Shopee ni adalah trending di mana orang suka beli di Shopee sebab kos shippingnya kadang-kadang free. Sebab tu Soleha kalau berniaga di Shopee, Soleha letak juga kos pos mengikut rate HQ telah tetapkan. Soleha tak ada letak free shipping ke. Sebabnya dalam tak sedar ia adalah untung yang membinasakan. Bagi kita cara tu betul. Tapi sebenarnya cara sebegitu adalah salah dan tak berkat sebenarnya. Ramai orang tersalah pandang di mana bagi dia kalau kita letak produk kita di Shopee, kita letak harga shipping free, kan dah lari dengan konsep yang HQ jualkan. Sebab tu Soleha selama 2-3 tahun Soleha promote di Shopee, Soleha letak harga kos postage sama. Kalau HQ tetapkan 12, Soleha letak 12. Tak ada Soleha offer pre-post, tak ada Soleha offer kos pos murah daripada harga HQ. Sebab Soleha yakin rezeki tu adalah di tangan Allah. Walaupun itu adalah offer daripada Shopee, tapi sebenarnya tanggungjawab kita sebagai seller adalah alert dan cakna. Macam mana HQ dah tetapkan kos postage sebegitu, hendaklah kita mengikut dan patuh. Sebab Soleha letak kos postage RM12 dan ramai juga Soleha dah dapat pembeli daripada Shopee, dah lebih 10 set dah terjual asbab daripada Shopee. Soleha tak kisah. Yang penting Soleha kata Soleha ikut harga kos postage HQ letakkan sama, so kita letakkan sama. Tak adalah nak offer free postage ke apa ke. Sebab kita faham konsep muamalah secara Islam. Di mana Islam kata ikut harga kawalan. Jangan sesekali nak offer harga murah. Jangan sesekali nak offer harga, turunkan harga. Ia akan berlaku persaingan yang tak sihat. Dah tentu pembeli nak beli kepada seller yang jual harga murah. Yes, memang berlambak seller-seller yang jual harga murah. Tapi yakinlah bahawa rezeki yang tak berkat itu akan membinasakan diri dia. Rezeki dia akan sentiasa bocor. Rezeki dia akan sentiasa tersekat. Sebab tu kita kena tabayun. Kita kena cakna. Apa sahaja platform yang kita join untuk jual beli ni, kita kena tahu. Kita kena tahu di mana kos postage-nya macam mana, di mana harga kawalan produk utamanya macam mana. Kita tak boleh nak kurangkan walaupun hanya 1 sen. Walaupun kita kurangkan hanya 1 sen akan memberi kesan kepada keberkatan rezeki kita. Sebab tu saya tengok ramai sangat seller yang letak free postage apa semua tu. So, lepas ni kita cek balik. Adakah kita berniaga dengan cara yang betul, yang mengikut HQ telah tetapkan, ataupun kita main harga. Sebab tu kita kena cek balik. Okey? InsyaAllah. Setakat ni dahulu sharing Soleha petang ni berkaitan dengan untung yang membinasakan. Jadilah kita peniaga yang beriman, yang bertakwa, yang memperoleh rezeki yang berkat. Bukanlah untung semata-mata yang kita kejar, tapi kita kejarlah keberkatan daripada Allah. Biarlah kita dapat untung sedikit namun berkat dan cukup. Biarlah kita dapat untung tak macam orang lain, tapi kita mengikut serta patuh dengan syariah. Macam mana kita tengok dari segi adakah menutup aurat, adakah mendedahkan aurat, semua tu kena ambil kira. Jangan kita buat sesuatu yang Allah murka. Kalau kita buat sesuatu yang Allah tak suka,
Sebab tu Allah tak nak tolong kita, sebab tu Allah tak nak mabulkan doa kita sampai hari ini. Sebab hati kita masih ada perasaan nak meraih keuntungan yang membinasakan. Okey, sama-sama kita muhasabah diri dan sama-sama kita perbetulkan, insya-Allah. Okey, terima kasih yang sudi support live Solehah, live hari ke-157 hari ni. Alhamdulillah. Terima kasih. Tanpa kalian Solehah tak akan bertahan di sini. Tanpa kalian Solehah tak akan terus bersemangat untuk sebarkan ilmu setiap hari. Okey, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.